Korang pernah tak dengar tentang Eddie Salam? Seorang gadis yang mati secara misteri dan mayatnya ditemui di dalam sebuah tangki milik sebuah hotel. Apakah misteri Eddie Salam ni? Bersama-sama saya Nusha, hos anda untuk segmen Pernah Tak kali ni, kita akan merungkaikan misteri kehilangan Eddie Salam. Siapakah sebenarnya Eddie Salam ni? Eddie Salam merupakan seorang warga negara Kanada yang berusia 21 tahun dan menuntut di University of British Columbia di Vancouver, Kanada. Mempunyai dua beradik dan ibu bapanya merupakan imigran dari Hong Kong. Dia pernah menulis blog, tetapi kemudiannya berpindah ke Tumblr dan di situ dia meluahkan segala macam yang dirasakannya, seperti kehidupannya, berkongsi kata-kata semangat, dan juga dia meluahkan juga perasaan dia yang terpendam. Macam mana Eddie Salam ni boleh hilang? Kronologi kehilangan Eddie Salam ni bermula apabila dia buat tour Amerika. Tour Amerika bermula 13 Disember 2012. Tapi dia sampai Los Angeles pada 28 Januari 2013. Sebab sebelum tu dia menetap di San Diego dulu. Jadi bila dia sampai di LA, dia check in di sebuah hotel yang diberi nama Cecil Hotel. Tapi yang anehnya, pada malam 31 Januari 2013, mak ayah Eddie Salam tidak mendapatkan kabar berita dari anaknya. Rutin Eddie Salam ni, setiap hari dia akan call mak ayah dia sepanjang dia buat tour Amerika tu. Dia akan call mak ayah dia untuk bagi tahu tentang keadaan diri dia dan update tentang dia. Memandangkan keadaan Eddie Salam ni tidak begitu sihat sebab dia menghidap bipolar disorder dan juga depression. Jadi bila mak dia tak dapat call dari anak dia, memang mak dia sense sesuatu yang buruk telah berlaku. Anak dia telah hilang. Jadi mak dia pun cepat-cepat call polis Los Angeles, LAPD, mengatakan bahawa anak dia telah hilang. Dan kali terakhir Eddie Salam dilihat, sebenarnya dia berada di dalam bangunan tu. Kali terakhir dia dilihat berada di dalam bangunan Cecil Hotel. Selepas mendapat laporan kehilangan Eddie Salam, pihak polis pun pada keesokan harinya bersamaan dengan 1 Februari 2013 pergi ke bangunan Cecil Hotel untuk menyiasat dengan lebih lanjut. Dan mereka dapati bilik Eddie Salam pada ketika itu sangat bersepah. Macam ada something yang tak kena masa tu. Dan masa polis sampai tu pun, pekerja hotel dah kemaskan barang-barang Eddie Salam dan simpan di storage room. Sebabnya polisi Cecil Hotel pada ketika itu, untuk tetamu atau pelanggan yang sepatutnya check out pada hari tersebut tapi tak check out dan menghilangkan diri, maka barang-barang mereka akan disimpan di storage room selama 30 hari. Jadi Eddie Salam ni sepatutnya check out 1 Februari tu, tapi dia tak check out. Dan bila pihak polis check barang-barang dia, barang-barang penting dia masih ada, seperti laptop, dompet dan juga pakaian-pakaiannya masih ada. Jadi pihak polis macam tertanya-tanya, ke mana Eddie Salam ni menghilang? Sebab kalau dia nak menghilangkan diri, sepatutnya barang-barang penting dia bawa lah kan. Masa tu pihak polis ada 3 tanggapan tahu yang diorang assume. Yang pertama, Eddie Salam ni memang nak menghilangkan diri sebab dia nak to be alone, nak menenangkan diri, mungkin cari ketenangan macam tu. Yang keduanya pula, Eddie Salam ni dia travel seorang dari jauh. Jadi boleh jadi kalau dia sesat dekat Los Angeles tu, boleh jadi. Dan yang ketiga, kalau benda-benda yang buruk dah berlaku dekat Eddie Salam ni. Sebenarnya yang itulah yang pihak polis sangat risau. Sebab bangunan Cecil Hotel yang Eddie Salam inap tu sebenarnya ada sejarah hitamnya yang tersendiri. Banyak kes pembunuhan berlaku dekat situ yang sampai sekarang masih lagi dalam siasatan. Ada satu kes masih lagi berpuluh-puluh tahun tak dapat disiasat. Banyak kes bunuh diri, banyak kes dadah, banyak kes banduan lari daripada polis, check in dekat Cecil Hotel tu. Banyak kes rogol
Dan bermacam-macam kes jenayah yang kadang-kadang tak sampai di akal berlaku di Cecil Hotel. Begitu juga dekat kawasan Cecil Hotel tu ada juga satu kawasan yang dinamakan Skid Row. Skid Row ni merupakan kawasan gelandangan. Tapi kawasan gelandangan Skid Row bukan kawasan gelandangan yang biasa-biasa. Sebabnya kawasan gelandangan Skid Row ni ada bermacam-macam orang. Selain daripada gelandangan, pengedar dadah, penagih dadah, penjenayah, bekas banduan, bekas pesakit mental, semua ada dekat situ dan begitu banyak kes jenayah berlaku seperti kes pembunuhan, penculikan, pergaduhan dan macam-macam kes jenayah berlaku juga dekat kawasan Skid Row tu. Jadi sebab tu pihak polis sangat risau ke mana Elisa Lam ni menghilang. Jangan ada benda yang buruk jadi dekat dia. Okey, pada 6 Februari 2013, pihak polis mengadakan press conference iaitu sidang media dengan dihadiri oleh keluarga Elisa Lam. Sebab diorang adakan sidang media ni memang untuk umumkan tentang kehilangan Elisa Lam. Dan pada malam tu juga, pegawai yang menyiasat kes Elisa Lam ni menemui satu video rakaman CCTV Elisa Lam di dalam sebuah lift. Tapi kelakuan Elisa Lam dalam tu sangat aneh dan pelik. Lepas tu polis mencari lagi video CCTV lain. Kod-kod Elisa Lam ni dia keluar daripada bangunan tu, tapi diorang tak jumpa yang Elisa Lam ni keluar daripada bangunan tu. So diorang beranggapan Elisa Lam ni sebenarnya masih lagi dalam bangunan, tapi tak tahu dekat mana. Jadi pada 7 Februari esoknya, pihak polis dengan bantuan tim anjing pengesan mencari bau Elisa Lam untuk trace Elisa Lam ni dekat mana. Dan ada satu seekor anjing tu dia dapat trace bau Elisa Lam dekat tingkap, dekat sebuah tingkap macam floor yang Elisa Lam duduk tu, tingkat 5, hujung tu ada tingkap. Jadi anjing tu trace bau tu dekat tingkap tu, dan luar tingkap tu ada tangga kecemasan. Dan lepas tu tak dapat di-trace lagi bau Elisa Lam tu dekat mana. Tapi ada sebahagian tim ni dia pergi naik ke bumbung juga bawa anjing tu, tapi tak ada tapi anjing tak ada yang boleh trace bau Elisa Lam di bumbung. Jadi dia orang expect Elisa Lam tak ke bumbung lah, macam tu. Pada 13 Februari 2013, dah 13 hari dah Elisa Lam ni menghilangkan diri. Polis pun buntu, tak tahu nak buat macam mana. Jadi polis pun riliskan video Elisa Lam yang dalam lift tu, yang pelik tu, dekat public. Sebab diorang expect mungkin ada orang yang ada info tentang Elisa Lam bila tengok video tu. Jadi bila video tu dah release dekat public, video tu memang went viral sebab video tu sangat pelik. Okay, so pintu lift terbuka and then dia masuk and dia tekan semua button tu satu row. Apa function pun tak tahu. And pintu lift tak tertutup. Dia macam dia panik, macam dia rasa macam ada orang ikut dia. Dan lepas tu dia menyorok. Dia rasa macam ada orang ikut dia ni. Dan sebenarnya tak ada orang pun kat situ. Dan dia intai tau. Dan pergerakan dia nampak macam dia takut. Lepas tu dia buat apa tu? Dia macam bercakap dengan orang. Tapi masalahnya orang yang dia bercakap tu dekat mana? Tak ada orang dekat situ. Okay, dia masuk balik. And dia tekan button tu balik. Satu row tu tau, dia tekan satu row. Kenapa? Tak tahu. And dia duduk tekan-tekan tapi still pintu lift tu tak tertutup. And dia pun panik.
And dia keluar balik. And okay, dia bercakap dengan seseorang, menggait tangan dia tu. And okay, and then lepas tu dia pun pergi dari situ. And pintu lift still tak tertutup, still terbuka macam tu. Okay, bila nak tutup ni? Bila pintu lift tu nak tertutup? Oh, okay, tertutup tiba-tiba. Okay, tutup. Pintu lift dah tertutup. And then terbuka balik. Rasanya ni sebab dia kan tekan button, semua button tu kan, satu row button tu. Jadi lift ni turun ikut semua tingkat lah. Dan bila turun semua tingkat, berhenti dekat semua tingkat, tu yang buka tutup tu kot. Ni dah tingkat lain. Dia dah turun tingkat lain. Okay, so that's all. So berdasarkan video tadi tu, orang ramai mula menimbulkan banyak spekulasi-spekulasi pelik seperti Elisa Lam sebenarnya memang diikuti malam tu, tapi suspek tu tak menampakkan diri dekat dalam CCTV. Mungkin staff yang menjadi suspek sebab dia boleh tahu CCTV tu ada dekat mana-mana. Teori yang keduanya, Elisa Lam dirasuk oleh roh jahat yang mati secara tak aniaya dekat Cecil Hotel tu. Sebab bila Cecil Hotel tu kan ada banyak sejarah. Dan yang ketiganya pula teori yang mengatakan Elisa Lam tu adalah pengintip, spy, senjata kerajaan. Jadi dan ada lagi banyak teori-teori yang pelik, tapi tiga teori ni lah antara yang famous dan memang dipersetujui oleh ramai orang. Okay, jadi lepas 19 hari Elisa Lam menghilang, tetamu masa tu mengadu tak ada air. Ni dah lepas 19 hari lah. Lepas 19 hari tetamu start mengadu tak ada air, and kalau air keluar pun air tu sangat kotor dan berbau busuk. Air tu berwarna macam coklat-coklat kehitaman macam tu, and diorang pun memang tak selesa dan tak selera dengan air tu. Jadi bila diorang komplain dekat pihak hotel, pihak hotel pun meminta pekerja maintenance tu untuk pergi check apa jadi dengan tangki air tu lah. Jadi bila pekerja yang ditugaskan tu pergi check tangki air yang terletak di bumbung, bila dia naik tangki air tu, dia jenguk tengok mayat Elisa Lam ada dalam tangki air tu, menghadap ke atas dan dalam keadaan bertelanjang. Dan baju pakaian dia ada sekali dengan dia dekat dalam tu. Bila mayat yang orang yang mereka cari-cari selama ni berada dalam tu, memang semua orang terkejut lah. Jadi bila pihak hotel call polis, memang polis dengan bomba semua datang. Bila mayat orang yang hilang dah hampir 3 minggu ni dan kecoh pula kehilangan tu, jadi netizen yang aktif bergiat terlibat dalam kes Elisa Lam ni dan nak pergi menyiasat lah. So pada 20 Februari tu memang sesi hotel dipenuhi dengan netizen ni sebab ramai yang datang melawat, yang check in semata-mata nak siasat je apa jadi dekat Elisa Lam ni. Dan sesi hotel terpaksa untuk tak bagi diorang kamera, dekat situ sebab hari-hari diorang akan terima kunjungan.
Dan ada yang siap minta nak bilik Elisa Lam tu lagi. Lagi ganas yang tu. Dan sanggup tengok naik lift yang Elisa Lam tu naik. Sanggup pergi ke Bumbung tengok. Sebab time kat itu dekat Bumbung. Sanggup pergi ke Bumbung tengok macam mana Elisa Lam ni boleh naik ke Bumbung. Dan masa diorang naik lift tu, kan pintu lift tadi tu tak tertutup kan. Ada sebab kenapa? Sebab bila Elisa Lam tekan semua butang tu, ada salah satu butang tu dia tulis butang hold. Maksudnya kalau tekan butang tu, pintu lift tu memang takkan tertutup selama 2 minit. Jadi sebab itulah terjawabnya diorang mendapat jawapan kenapa pintu lift Elisa Lam tu tidak tertutup selama 2 minit. Bila mayat Elisa Lam tu ditemui, jadi dia dihantar ke pihak forensik lah, coroner. Dan bila pihak forensik buat postmortem awal, diorang mendapati bahawa Elisa Lam masa dalam keadaan tu dia tak ada apa-apa kecederaan dalaman ke luaran ke tak ada. Dan dia tak ada ambil alkohol dan dia tak ada ambil dadah. Cuma satu je yang diorang temui masa tu, sebab Elisa Lam ni dia makan ubat. Dia makan ubat sebab dia ada bipolar dan juga depression. So dia makan ubat. Apa yang pihak forensik temui masa tu, kadar pengambilan ubat Elisa Lam tu rendah. Maksudnya sepanjang dia buat tour Amerika tu, sama ada dia tak ambil ubat ataupun dia tak ambil ubat secara menentu. Dan mungkin kadang-kadang ada masa dia tinggal ubat dia. Jadi bila dia tinggal ubat yang merawat dia tu, pihak forensik dah rasa macam ada sesuatu dah yang berlaku ni. 6 hari lepas mayat Elisa Lam ditemukan, iaitu pada 25 Februari 2013, netizen ni mula mengorek-ngorek video-video yang berkaitan dengan sesi hotel. Diorang macam nak siasat sesi hotel. So bila dia korek-korek video yang berkaitan dengan sesi hotel, diorang ada jumpa satu video ni, seorang penyanyi Morbid. Penyanyi Morbid ni adalah penyanyi heavy metal, genre heavy metal. Dan penyanyi tersebut ada juga video yang dia menginap dekat sesi hotel. Dia post dekat YouTube-nya. Dan dia selalu menyanyikan lagu-lagu yang berkaitan dengan kematian, darah dan juga pembunuhan. Macam itulah lagu-lagu heavy metal kan. Jadi apa yang netizen ni buat, diorang menuduh Morbid ni yang telah membunuh Elisa Lam ni. Sebabnya ada satu video Morbid ni, music video Morbid ni menunjukkan ada seorang perempuan yang lari ketakutan sebab nak menyelamatkan diri. Dan kemudian akhirnya last sekali perempuan tu mati. Ada satu lirik dalam salah satu lagu Morbid, dia menyebut I'm thinking China. Dan lagu tu memang pasal macam melemaskan seseorang lah. Dan I'm thinking China. Kebetulan Elisa Lam tu adalah seorang Chinese. Jadi memang diorang terus attack Morbid tu. Mengatakan Morbid tu yang dah bunuh Elisa Lam ni. Sedangkan sebenarnya tak pun. Sebabnya lepas 4 bulan kematian Elisa Lam, autopsi official ni keluar tau. Autopsi official ni keluar and apa yang tertera pada autopsi tu adalah accidental drowning. Kematian Elisa Lam ialah accidental drowning. Faktornya ialah bipolar disorder. Jadi sebenarnya Morbid ni bunuh ke tak? Orang ramai pula tak berpuas hati bila pihak polis rule outkan kematian Elisa Lam sebagai accidental drowning. Sebab bagi diorang banyak sangat kebetulan yang berlaku untuk membuktikan bahawa kematian Elisa Lam tu bukan accidental drowning. Contohnya macam beberapa hari lepas kedatangan Elisa Lam di Los Angeles, kawasan Skid Row dijangkiti oleh tuberculosis, TB. Dan ada satu kajian ni untuk mengesan dan menyembuhkan TB. Satu kajian TB ni dinamakan sebagai Lam Elisa. Dan kajian tersebut
kaji oleh University of British Columbia, tempat di mana Elisa Lam ni belajar. Tapi bagi pihak polis, accidental drowning tu adalah perkara yang paling tepat. Sebabnya, bila polis siasat tentang Elisa Lam ni dia mengalami severe bipolar disorder. Ada satu ketika, bila diorang siasat keluarga Elisa Lam, ada satu ketika di mana adik-beradik dia pernah bagi tahu yang Elisa Lam ni pernah melarikan diri dekat rumah. Dia cakap ada orang nak kejar dia, ada orang nak bunuh dia, nak bahayakan dia. And dia rasa takut, and dia terus menyuruh bawah katil. Sebab itulah pihak polis percaya yang sebenarnya mungkin malam tu Elisa Lam bukan dia nak pergi bunuh diri, tapi dia nak mencari tempat untuk bersembunyi. Sebab dengan keadaan dia yang dalam CCTV yang kita tengok tadi tu, memang nampak yang dia macam ketakutan. Tapi sebenarnya tak ada orang kan. Jadi mungkin sebenarnya Elisa Lam ni dia cuma nak mencari tempat nak menyorok. Dan tempat yang terbaik untuk dia menyembunyikan diri, memang takkan jumpa, of course lah, tangki air. Bila dia masuk dalam tangki air tu, boleh jadi dia secara tak sengajanya lemas. Sebab tangki air sebenarnya, pakar forensik tu bagi tahu tangki air tu sebenarnya kalau dia penuh, boleh keluar berenang dan capai permukaan tangki air tu. Tapi kalau ada orang buka paip guna air, kemungkinan tangki air tu makin berkurang. Jadi dia tak sampai untuk capai permukaan tu. Salah satu cara untuk menyelamatkan diri, dia kena terus berenang. Dia memang akan jadi struggle lah. Dia kena terus berenang, tunggu sampai tangki air tu penuh. Bila lama-lama sangat nak tunggu tangki air tu penuh, dia akan tanggalkan pakaian dia untuk mengelakkan beban dekat badan dia. Sebab dia tengah struggle sekarang kan. Jadi memang automatik dia akan lemas lah. Sampai bila dia boleh berenang pun dalam tangki air tu. Dan salah satu teori lagi, pakar forensik ni mengatakan bahawa boleh jadi masa tu hypothermia, di mana tangki air ni di mana air di dalam tangki air tu bersuhu rendah, dan automatik Elisa Lam tu tanggalkan pakaian. Sebab memang normal keadaan macam tu untuk orang yang berada dalam air suhu rendah, tanggalkan pakaian. Dan lepas tu bila struggle lemas. Dan pasal morbid tu pula, memang pihak polis tak suspek langsung morbid tu yang bunuh Elisa Lam. Sebabnya morbid dia duduk dekat sisi hotel tu sebenarnya setahun sebelum kedatangan Elisa Lam. Video yang dia post dekat YouTube tu sebenarnya pada Julai 2012. Elisa Lam datang ke sisi hotel pada 2013. Jadi bila macam mana dah dia nak bunuh Elisa Lam kalau dah setahun sebelum tu dia duduk dekat situ. Dan morbid pun mengaku lepas tu dia tak pernah datang lagi kat sisi hotel. Tu je first and last dia. Masa berlakunya kes Elisa Lam ni, masa kehilangan Elisa Lam ni, morbid tu pun memang dia tak ada di dalam negara. Dia masa tu dekat overseas tengah rekod album baru dia dengan management dia. Jadi memang dia tak ada dekat dalam negara. Jadi memang macam mana dia nak bunuh Elisa Lam tu. Pasal morbid tu juga, selepas dia diserang oleh orang ramai, dia struggle untuk cari makan. Disebabkan itu dia mengalami depression yang severe depression. Dia terpaksa mengambil rawatan dan juga berkali-kali cuba untuk membunuh diri disebabkan tu je. Jadi tak mungkin morbid tu yang bunuh. Kalau betul dia yang bunuh Elisa Lam, keadaan dia takkan jadi sampai macam tu sekali. Berdasarkan kesan ubat dalam badan Elisa Lam dan juga berdasarkan fakta-fakta yang diberikan oleh keluarga Elisa Lam bahawa beliau menghidapi severe bipolar disorder dan beliau boleh menjadi keadaan di mana beliau akan berdelusional. Menurut perkiraan pihak polis, bagi mereka itulah perkara yang paling tepat untuk rule outkan Elisa Lam sebagai accidental drowning. Dan menurut saya juga itu sebenarnya perkara yang paling tepat. Sebab bila kita tengok fakta, bila kita tengok kesan ubat, mungkin bipolar disorder yang dialami Elisa Lam pada ketika itu sedang memuncak dan dia sedang mengalami delusional. Jadi dia cuba untuk menyembunyikan diri dan secara tak sengaja dia lemas. Sebab tu lah dia meninggal di dalam tangki air tu. Dia di rule outkan sebagai mati lemas secara tidak sengaja.
Dan korang macam mana pula, apa pendapat korang dalam kes Elisa Lam ni? Jangan lupa untuk komen pendapat korang di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe Biru Berry Studio sebab kita orang ada banyak lagi video-video yang lebih menarik. Bye!